Assalamualaikum, selamat petang. Kembali lagi dengan rancangan My Suara FM. Kita kembali dengan rancangan segmen slot buka buku setiap hari Khamis jam 2 hingga 3 petang. Dan kali ini seperti bulan-bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita banyak mendiskusikan atau membincangkan tentang buku-buku berkaitan travelog. Dan kini kita kembali lagi dengan satu lagi buku travelog yang sangat berbeza dimensinya, iaitu bertajuk Islam di Barat, Muslim di Timur, memaknai sebuah kembara rahmat lil alamin, yang ditulis oleh yang dipertua ketua Abim Negeri Sembilan, yang dipertua Abim Angkatan Bela Islam Negeri Sembilan, Dr. Zulkifli Hasan, yang juga pensyarah di uh, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Jadi buku ini yang diterbitkan oleh Ilham Book, yang telah banyak kali menaja rancangan buku-buku kita pada kali ini, akan berkisar tentang catatan refleksi peribadi Dr. Zulkifli, yang itu kebanyakannya saya lihat berdasarkan bacaan ringkas berkaitan tentang kembara beliau dalam bidang akademik, sambil beliau mengikuti pengajian tambahan, lanjutan dan juga kajian dan pendidikan. Jadi beliau menulis dalam suasana yang begitu emosi dan penuh dengan kembara ilmuan lah, dakwah dan spiritual. Secara khususnya ia akan melibatkan destinasi seperti Mekah, Madinah, Gaza, Kahirah, Rafah, Alexandria, Zagazig, Tokyo, Kyoto, Sendai, New York, Chicago, Dallas, Boston, Indianapolis dan Washington DC. Banyak sebenarnya terkantung dalam buku ini. Selamat datang Doktor ke My Suara FM. Terima kasih. Doktor, jadi itulah bila tengok tajuk ini memang melekat di jiwa, sebab seperti saya berbual tadi dengan Dr. Zulkifli tentang tajuk ini yang dikatakan macam dia jadi macam peribahasa, bukan peribahasa lah, macam kata-kata indah di Asia Barat. Tadi saya kata dengan doktor, siapa ulama yang bercakap, tapi doktor kata kata ini pernah dinukilkan oleh mantan mufti Mesir, iaitu Islam di Barat dan Muslim di Timur. Itu yang tajuk tu pun dah jadi macam uh, untuk orang yang baru berjinak Islam ni, menimbulkan persoalan pula ni. Bila masa ni Islam ada kat Barat, dan Muslim Timur tu kita tahulah kan, sebab Timur terutama Asia, kita Timur apa ni, Asia Tenggara dan juga Asia Barat terutamanya memang majoriti Muslim. Jadi mungkin tajuk tu saja dah cukup mempersonakan kan, ringkas tetapi penuh simbolik. Mungkin doktor boleh memberi satu interpretasi tajuk ini sendiri. Okay. Terima kasih Saudara Faizal. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada My Suara kerana sudi untuk memberikan peluang untuk saya berkongsi sedikit tentang mesej yang ingin saya sampaikan di dalam buku ini. Tajuk buku ini sangat dekat di hati saya kerana sepanjang kembara ilmu yang saya telah lalui, ianya merupakan satu proses perjalanan saya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di samping mendapat pengetahuan. Sebelum saya menulis buku ini, sebenarnya ini merupakan projek buku ini adalah catatan peribadi saya yang saya catatkan setiap kali saya mengembara. Setiap kali saya akan mengembara, saya akan pastikan bahawa saya akan membuat catatan, dan catatan itu adalah refleksi daripada bukan sekadar untuk verification ataupun verifikasi kepada ilmu-ilmu dan fakta-fakta yang saya telah baca dan saya telah dapat daripada pembacaan, tetapi ia juga sebagai untuk mengesahkan apa sahaja fakta-fakta dan ilmu yang kita dapat. Oleh itu, di antara cetusan yang boleh saya kongsikan di sini ialah buku ini telah membuktikan kepada saya bahawa sebenarnya Islam itu adalah agama yang membawa rahmat ke seluruh alam. Ia tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, tidak mengira sesiapa saja, tetapi Islam itu adalah adil dan ia membawa kerahmatan ke seluruh alam. Jadi sebagai untuk yang pertama ini, apa yang saya nyatakan bahawa tajuk buku ini ingin saya terjemahkan adalah betapa pentingnya nilai-nilai Islam itu kita laksanakan untuk memastikan bahawa ketamadunan itu dapat dicapai. Ketamadunan Islam, ketamadunan Barat, semuanya adalah berdasarkan nilai-nilai yang bersifat universal, dan nilai yang bersifat universal itulah yang diangkat oleh Islam untuk memberikan satu sumbangan yang besar kepada, bukan saja kepada dari sudut ilmu pengetahuan, tetapi juga dari sudut sosio budaya dan Ya,
lebih sedikit tentang mukadimah saja ya, tentang Islam di barat dan Muslim di timur. Saya rasa ini satu buku yang memang agak unik sebabnya kebiasaannya buku-buku yang saya baca tentang travelog ni ditulis oleh pengembara semata-mata. Jadi mereka hanya berjaya mencicipkan atau menukilkan tentang pengalaman fizikal, tentang bagaimana bentuk bangunan, bagaimana keadaan di sana, bagaimana perjalanan sana, bagaimana tentatif mereka di sana dan sebagainya. Juga ada juga tentang culture budaya dan sebagainya. Jadi kalau dalam buku Dr. Zul ni juga saya rasa macam Dr. Zul sebelum ini biasa dengan jurnal akademik kan. Dan ini adalah buku yang dalam genre popular kan. Jadi dan saya rasa dalam bacaan kami walaupun begitu, doktor mungkin berbeza dengan pensyarah yang lain, doktor boleh memasuki aliran popular dengan begitu baik sekali. Tidak terlalu akademik dan santai, tapi ada nilai ilmiah. Seperti saya baca ada kutipan-kutipan daripada bacaan dan benda-benda yang penting. Yang ini membezakan daripada penulisan-penulisan akademik. Bagaimana doktor boleh melakukannya dengan begitu baik pada saya? Okey, terima kasih Faizal. Di antara mesej yang ingin saya sampaikan dalam buku ini ialah apabila kita mendapat peluang yang diberikan oleh Allah untuk bermusafir, mengembara, ini merupakan amanah kepada kita untuk kita kongsikan sesuatu, dapat memberikan sumbangan kepada umum apa yang kita dapat daripada pengetahuan, pengalaman yang kita perolehi daripada kembara ilmu tersebut. Biasanya apa yang saya amalkan setiap kali pengembaraan, saya akan pastikan bahawa saya akan membaca sebanyak mungkin bahan-bahan, bacaan, penyelidikan, laporan-laporan untuk memastikan saya mendapat gambaran yang umum sebelum saya dapat pergi mengembara. Dan setelah saya membaca tersebut, maka saya akan cuba untuk membuktikan dan cuba untuk mengesahkan fakta-fakta tersebut, dan akhirnya saya akan mendapat satu kesimpulan sama ada pembacaan saya itu dapat meningkatkan lagi pengalaman dan pengetahuan saya, ataupun pengembaraan itu akan memberikan satu pandangan alam yang lain. Dalam erti kata yang lain, apa yang saya ingin sampaikan dalam buku ini ialah dalam bentuk pengembaraan yang secara santai, tetapi saya masih mengekalkan lagi elemen-elemen intelektual, elemen-elemen ilmiah yang mungkin dapat memberikan sumbangan, manfaat kepada para pembaca. Terutamanya, apa yang saya ingin katakan bahawa di dalam buku ini banyak saya catatkan buku-buku yang sangat bermanfaat. Dia umpama sebagai rujukan awal kepada para pembaca untuk meneroka lebih lagi ilmu-ilmu, lebih lagi ilmu-ilmu dan juga pengalaman yang boleh didapati melalui pembacaan travelog saya. Bila saya melihat buku Dr. Islam di Barat Muslim Timur ni, saya terus melompat kepada tentang Timur ni, menarik. Contoh tentang Jepun kan, sebab macam mana kita tahu mantan Perdana Menteri kita Dr. Mahathir tu dulu ada membuat satu dasar pandang ke Timur kan, memandang contoh Jepun dan juga Korea Selatan sebagai simbol kepada kejayaan Asia. Dan buku ni doktor ada tulis tentang menjejak roh Islam di bumi Nippon. Dan saya rasa seperti doktor katakan tadi, yang doktor sukakan pembacaan ilmiah, juga tentang mendalami sebelum pergi ke sana. Saya tertarik dengan contoh sebelum sampai ke Jepun, doktor ada juga membaca tentang buku karya pemikir hebat Jepun ya, mengenai Islam. Maknanya kalau kita di Malaysia, kita kadang-kadang walaupun kita duduk di Malaysia, negara Islam, kita membuat agama Islam sejak lahir, tapi kita kurang membaca buku-buku yang agama Islam, apatah lagi ditulis oleh ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh di luar daripada kerangka Melayu kita lah. Tapi di sana doktor boleh contohnya baca buku saya tu menarik tentang tokoh sarjana Jepun Toshihiko Isuzu tentang buku dia terkenal Good and Man in the Quran and Heterogeneous Concept in the Quran. Ini contoh buku yang menarik. Contoh apa yang doktor boleh share berdasarkan baca buku tu dan tengok masyarakat Jepun dan apa komen mereka tentang Islam. Selalu kita mengagum mereka kan. Jadi mungkin doktor dapat dimensi berbeza. Okey, pengalaman saya sudah beberapa kali berada di Jepun, dan pengalaman yang di antara pengalaman yang paling menerujakan saya adalah apabila mendapat peluang terpilih mewakili Malaysia sebagai young intellectual untuk mengadakan roadshow di seluruh universiti di seluruh Jepun, dan kita dapat berdialog dengan profesor-profesor dan pelajar-pelajar postgraduate di Jepun. Dan itu memberikan pengalaman yang begitu bermakna kepada saya, kerana di sanalah saya dapat betul-betul bukan saja mengetahui
persepsi dan juga pandangan mereka terhadap Islam. Dan masa sama saya juga dapat keyakinan dan kekukuhan iman saya terhadap apa yang ingin saya terhadap Islam. Jadi di antara kita kena tahu bahawa Jepun juga telah mengeluarkan beberapa tokoh yang hebat pemikir Islam seperti Toshihiko Isuzu, dan saya berkesempatan untuk bertemu dengan profesor yang sudah Muslim, Profesor Kosugi Yasushi, yang merupakan profesor dalam pengajian Islam di University of Kyoto, yang Muslims yang belajar di Al-Azhar, yang telah menerbitkan tulisan di dalam bahasa Arab berkenaan dengan teologi. Okay, Profesor Kosugi Yasushi ini sangat terkenal di Jepun dan selalu datang ke Malaysia dan menceritakan tentang Islam. Jadi Jepun yang sangat menarik kerana apa? Kerana kita boleh melihat bagaimana bangsa Jepun ini mempunyai tamadun yang sangat tinggi dan menguasai teknologi yang hebat, dan juga mempunyai nilai-nilai murni yang kadang-kala kerap kali tidak ada di negara-negara Islam. Yang ini yang menimbulkan satu pertanyaan dan persoalan kepada kita, bagaimanakah mereka dapat memiliki nilai-nilai ini tanpa adanya, dia panggil tidak adanya roh Islam itu, tidak adanya roh beragama itu. Dan inilah yang di antara perkara yang boleh kita lihat untuk menilai semula sejauh mana umat Islam ketinggalan dari sudut mengamalkan nilai-nilai ini. Kita mempunyai akidah tetapi kita tidak ada nilai-nilai. Kerana apa? Kerana nilai-nilai murni inilah yang akan memastikan ataupun yang akan menjamin bahawa kita akan dapat mendapat ketamadunan yang tinggi, kita akan dapat menguasai teknologi, dan dalam masa yang sama kita dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Yang saya tahu itu macam saya baca dalam satu bab ni, doktor ada katakan tentang contoh kalau kita berada di Dubai, baik Kahirah atau Jakarta atau Kuala Lumpur atau di Mekah, kita akan berdepan dengan masalah lalu lintas dan sebagainya, kesesakan, dan apatah lagi dengan masyarakat pengguna kita yang tak bertimbang rasa, kadang-kadang kita bercakap kebanyakan mereka Muslim. Jadi ini ada satu contoh menarik tentang bila di Jepun doktor tak jumpa itu, doktor tulis dalam satu chapter ini tulis Islam tanpa umat. Jadi adakah kita boleh katakan di Jepun seperti kata doktor tadi, Islam tak pernah sampai secara langsung di sana, tapi kelihatannya dari nilai, disiplin, cara hidup mereka kadang-kadang lebih Islam pada kita yang beragama Islam. Menarik untuk saya sentuh berkenaan dengan persoalan yang diutarakan berkenaan dengan Islam tanpa umat itu. Walaupun kita akui bahawa bangsa Jepun mempunyai permasalahan mereka sendiri seperti kes dan kadar bunuh diri yang tinggi, tetapi itu kita boleh ambil sebagai iktibar. Apa yang ingin saya tunjukkan di sini ialah bagaimana kalau saya rasa ramai yang akan bersetuju dengan saya kerana pengembaraan saya sudah beberapa kali, dan saya mempunyai ramai rakan-rakan profesor-profesor di Universiti Tokyo, di Universiti Kyoto, di Universiti Iwate dan berbagai lagi, dan ini telah mengesahkan dengan apa yang hipotesis dan juga catatan yang saya buat. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat disiplin dan nilai-nilai murni yang ada pada bangsa Jepun itu telah digarap menerusi pendidikan sejak dari awal lagi, dan akhirnya ianya menjadi budaya. Dan apabila ianya menjadi budaya, ianya terus menjadi sistem. Dan apabila budaya itu menjadi sistem, maka ianya sudah menjadi amalan sebagian besar daripada masyarakat, dan akhirnya inilah yang dapat memunculkan Jepun sebagai salah satu daripada kuasa besar dunia dari sudut teknologi, ekonomi dan sebagainya. Jadi kepada semua pendengar My Soul FM, kita menarik tentang buku Islam di Barat, Muslim di Timur, sebab ada satu chapter yang saya kata menarik itu tentang Nippon, tentang Jepun, dan banyak juga bab-bab tentang akademik di sini, tentang budaya Jepun, contohnya Gua Risshu Sendo, tentang Hojen Temple dan Demon Henquin, ada banyak sekali, bandar kecil Taro dan tsunami, dan persembahan kebudayaan Unotori Kagura. Jadi susah untuk sebutkannya. Jadi kalau sebut dengan My Soul FM, anda kena mendapatkan buku ini, sebab buku ini menceritakan Jepun dari sudut yang berbeza. Sebab biasa kita melihat buku-buku travel ditulis tentang bagaimana suasana bandar, tidak pergi kepada tempat yang sentimental seperti tempat-tempat ibadah mungkin, dan juga berkongsi tentang tempat-tempat yang akademik, dan buku ini memberi sudut pandang yang berbeza. Jadi kepada semua pendengar MSM, kita akan kembali lagi dengan Dr. Zulkifli Hasan sebentar saja lagi, dan kita akan berehat sebentar dengan lagu daripada An-Nasir, Bila Rumah Menari. Sebab sebentar lagi kita akan juga melompat tentang pengembaraan ini ke negara-negara Asia Barat yang juga ditulis oleh Dr. Zulkifli, maknanya Islam di contohnya di dua tanah suci Mekah dan Madinah.
Kita kembali lagi dalam buku Islam di Barat Muslim di Timur. Karangan Dr. Zulkifli Hasan, terbitan daripada Ilham Book. Yang buku travelog yang banyak bercakap tentang akademik, iaitu panjang pengembaraan ilmiah yang dibuat oleh Dr. Zulkifli. Jadi bab awal sebenarnya saya katakan tentang Jepun, itu ada melangkau, itu bab 3. Sebab kita datang kepada ke Jepun. Saya kembali balik kepada bab pertama, iaitu memaknai kembara spiritual Ramadan di bumi Haramain. Jadi dalam bab ini selalu digunakan istilah Haramain. Itu yang tadi saya tanya dengan Dr. Zulkifli tentang Haramain ini, di mana buat kita. Kita ni bukan beraliran agama yang tepat ataupun kita berlain kebangsaan kan. Saya khawatir juga mungkin Haramain ini sebuah daerah di negara-negara Aceh Barat atau di Arab Saudi. Tapi rupanya kata Dr. Zulkifli ini tentang dua tanah suci, kota Mekah dan Madinah. Dan saya kata, doktor, adakah itu di Arab Saudi? Katanya ya, tapi beliau tidak mau merujuk itu sebagai Arab Saudi, doktor. Jadi itu yang menimbulkan pertanyaan. Tapi saya rasa jawapan doktor sangat tepat. Mungkin doktor boleh terangkan semula. Okey, terima kasih Faizal. Saya menggunakan istilah yang sedikit berbeza daripada mungkin penulis-penulis travelog yang lain yang kerap kali merujuk tanah haram sebagai bumi Arab Saudi. Ini sangat dekat dengan sebenarnya dengan jika kita telusuri sejarah apa yang berlaku di tanah haram itu, di bumi Hijaz itu, ianya akan memahami kenapa saya memilih nama Al-Haramain berbanding dengan Arab Saudi. Sekiranya kita lihat dalam buku Sirah Islam, dan banyak lagi buku-buku sejarah berkenaan dengan dunia Islam, istilah ataupun nama Arab Saudi itu hanya bermula pada kurun ke-20 apabila keluarga Saud telah memenangi peperangan saudara pada waktu itu dan memerintah tanah haram pada waktu itu. Jadi di dalam bab ini, apa yang ingin saya ingin sampaikan, mesej yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah mesej yang betul-betul berbentuk spiritual. Ianya di antara saya rasa perjalanan yang paling emosional dalam hidup saya. Sebab apa, selalunya apabila kita pergi ke Mekah, kita sudah banyak baca travelog dan peristiwa-peristiwa, tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah apa yang kita boleh dapat dan perubahan yang berlaku di tanah haram itu, di bumi Al-Haramain itu. Apa yang boleh saya simpulkan di sini di dalam bab yang pertama itu adalah bab yang betul-betul mewakili emosi saya di dalam penulisan ini. Apabila apa yang ingin saya sampaikan sirah Islam, daripada sirah berkenaan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW dan perjuangan baginda, dan akhirnya kita dapat lihat di depan mata apa yang berlaku pada waktu ini, di mana terdapat beberapa perubahan yang saya rasa tidak menggembirakan apa yang berlaku di bumi Al-Haramain itu. Ianya tidak dapat memberikan satu makna yang benar-benar dapat menterjemahkan proses objektif kita untuk beribadat di bumi Al-Haramain. Jadi di dalam bab ini, mesej yang paling ingin saya sampaikan di sini adalah mesej kesatuan ummah. Mesej ummatan wasatan, mesej bagaimana sepatutnya bumi Al-Haramain ini menjadi asas kepada seluruh umat Islam untuk mendapatkan kesatuan ummah melalui kesatuan akidah. Dan saya menarik juga bila doktor tulis tentang pengalaman berkembara di tanah suci ini, ya. Kalau biasa kita nak pergi berkembara, nak membuat umrah atau ziarah tanah suci ini, biasanya kita mungkin pergi kursus, kan. Kita nak panduan macam mana nak mengerjakan rukun-rukun umrah contohnya. Tapi saya menarik juga dalam buku ini doktor ceritakan tentang sebelum baca tu ada beberapa bahan bacaan yang akan bila kita baca di kedua-dua tanah suci ini, kita akan rasa lebih emosional, kita akan dapat lebih merasai pengalaman-pengalaman kerohanian dan juga pengembaraan yang penuh dengan rasa tauhid spiritual. Seperti saya petik beberapa buku tentang buku yang doktor baca dan ni, buku contoh ulama terkenal Ali Syarati, Hajj dan Road to Mecca. Kita juga ada buku tentang Muhammad Asad juga, tajuk sama ya, Road to Mecca. Dan buku seperti Atlas on the Prophet Biography oleh Syafiq Abdul Khalil, dan juga buku Safiur Rahman, ya. Buku jadi mungkin, dan juga buku ada juga buku yang ditulis oleh bukan Islam atau bukan Arab, ya, Robert T. Lacey, The Kingdom and the
dan juga the inside kingdom. Jadi mungkin doktor boleh berkongsi dengan pembaca bagaimana kalau kita pergi ke satu tempat yang suci seperti itu, dengan membaca buku itu dia akan memberi satu pengalaman dan dimensi berbeza berbanding dengan kita pergi tanpa membaca apa-apa atau tanpa mengetahui itu, dan mungkin kita sekadar dapat menunaikan rukun umrah dan ziarah, tapi kita mungkin tidak dapat memaknai tanah suci dengan begitu baik sebagaimana telah dilalui oleh tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Okey, sudah menjadi kebiasaan kepada ramai yang ingin mengunjungi tanah haram, mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Mereka akan mempersiapkan dari sudut kewangan, dari sudut amal ibadat. Tetapi ada satu aspek yang kerap kali diabaikan, iaitu aspek kita untuk benar-benar memaknai perjalanan kita, bagaimana memahami apakah nilai dan juga roh ibadat kita di Mekah itu. Jadi ada terdapat beberapa kitab yang sangat sesuai untuk kita rujuk, yang berdasarkan kepada hadis-hadis sahih yang telah menceritakan perjalanan secara sahih, perjalanan kisah Rasulullah SAW. Di antara yang ditulis oleh Syekh Mubarak Puri dalam kitabnya Rahik Maktum, yang telah memenangi di antara buku terbaik kisah sirah Rasulullah SAW, yang berdasarkan hadis sahih yang telah meletakkan, yang telah telah menyucikan semua hadis-hadis sahih dalam kitab ni, menceritakan perjalanan kisah Rasulullah SAW. Ada juga buku yang ditulis oleh Martin Links yang telah memeluk Islam, Abu Bakar Sirajuddin menulis, dan banyak lagi buku yang menceritakan kisah Rasulullah SAW. Kenapa saya cuba untuk membawa pendengar sebelum kita pergi mengunjungi kota Mekah Madinah ini untuk membaca sirah Rasulullah? Kerana setiap kali kita akan pergi mengunjungi tempat-tempat yang begitu strategik, yang begitu dapat mencetuskan emosi kita. Sebagai contoh, apabila kita memasuki tanah haram, memasuki Masjidil Haram, kita kena tahu apa yang berlaku sejarahnya. Apabila kita pergi Jabal Uhud, apabila kita pergi Gua Hira, dan apabila kita memahami kisah Rasulullah SAW, betapa besarnya pengorbanan Rasulullah SAW, sudah pastinya perjalanan kita itu akan diiringi dengan emosi. Dan emosi ini akan diterjemahkan menerusi ketakwaan, menerusi keimanan kita kepada Allah SWT, kerana kita akan menghargai pengorbanan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW, menerusi pembacaan, diterjemahkan dengan pengembaraan, dan akhirnya ianya akan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan saya menarik juga doktor tulis tentang masih di Mekah dan Madinah ni, tentang satu tajuk kapitalis dalam tahu dan Masjidil Haram. Ini saya rasa kebanyakan orang, kebanyakan mengembara, kita kadang memuji-muji kan. Jarang-jarang kita mengembara dan membuat satu kritikan sosial atau kritikan tentang ekonomi atau apa saja. Jadi dalam buku ini doktor dengan begitu maksudnya tanpa rasa bersalah kan. Tapi saya begitu baik bagi kita buat kritikan, ataupun dia membina, saya fikir tentang kritikan doktor pada Zam-Zam Tower kan dikatakan muncul tanda di Mekah kan. Jadi doktor tulis ini tentang sejarahnya. Jadi kehadiran Zam-Zam Tower tu dengan cas dia US dollar 1,000 hingga 2,000 semalam pada waktu biasa, dan mencecah 3,000 hingga 5,000 US dollar untuk sampai pada tinggi. Saya pun bila baca benda ni tu, saya baru tahu bahawa dia pun berbayar. Dan macam doktor katakanlah bahawa orang kita lebih sanggup kalau berduit duduk di Zam-Zam Tower tu, sebab lebih dekat, lebih tinggi kan, daripada nak menyumbang kalau macam di dalam negara sekalipun. Bahkan kita pun tengok di Malaysia menjadi satu budaya, iaitu kalau orang kaya dan berkemampuan sangat, mereka pergi berulang-ulang kali setiap tahun pergi umrah, bahkan pergi raya di Mekah dan Madinah contohnya kan. Ini satu budaya yang tertanam dalam orang Melayu terutamanya. Dan doktor tulis di sini tentang kritikan doktor tentang sebenarnya akhirnya ibadah kita bergantung kepada ketakwaan kita, bukan ketinggian kita duduk di tempat yang mahal. Sebab ini mengingatkan kita juga tentang kisah bagaimana Firaun di zaman Nabi Musa kan, nak menyebut Tuhan, dan dia membina satu menara tinggi kan. Jadi mungkin doktor berceritakan kembali tentang pada doktor tentang itulah Mekah dan Madinah ni telah jadi satu tempat yang simbolik kepada kekayaan dan material kan. Terima kasih Faizal. Okey, ini merupakan salah satu daripada perspektif peribadi saya terhadap pemerhatian saya terhadap perubahan yang berlaku di kota suci Mekah dan Madinah itu sendiri. Kerana saya menganggap bahawa betapa penting dan betapa kita diamanahkan untuk memelihara warisan, memelihara sejarah dan warisan sirah Rasulullah SAW. Apabila kita ingin melakukan ibadah, apa yang kita ingin dapatkan adalah pengalaman spiritual yang betul-betul dapat
tetapi apabila kita melihat tentang pembangunan yang berlaku di Mekah, kita sudah melihat bahawa terdapat elemen-elemen yang telah mengganggu proses ibadah kita. Sebagai contoh, apabila ketika kita melakukan tawaf itu, kita ingin betul-betul eksklusif dengan Allah SWT, kita melakukan tawaf memikirkan tentang ibadah kita kepada Allah SWT, tetapi kita lihat bagaimana dalam tawaf itu telah betul-betul mengganggu emosi kita kerana ia telah melihatkan kembali kepada dunia. Dan menurut, kalau kita lihat ya, beberapa rekod-rekod dan juga laporan-laporan akhbar bagaimana kesan-kesan sejarah, kesan-kesan warisan yang telah dimusnahkan atas dasar pembangunan. Ini yang kita tidak dapat, yang kita kesalkan, di mana pembinaan Zamzam Tower itu telah memusnahkan warisan sejarah yang berusia ribuan tahun. Fortress Ajiat itu yang merusak terpaksa dimusnahkan semata-mata untuk membina bangunan yang eksklusif, berprestij, yang pastinya hanya mampu diduduki oleh golongan-golongan mewah. Dan ianya akhirnya akan melahirkan satu, pada saya, dalam apartheid dalam bentuk yang baru di kalangan pengunjung-pengunjung Mekah dan Madinah. Ini yang merupakan, saya rasa merupakan kritikan sosial saya terhadap apa yang berlaku di Mekah dan Madinah. Saya rasa itu satu kritikan dan satu yang menarik tentang macam mana kata doktor tadi kan, sebab kita nak pergi ke Mekah dan Madinah ni untuk satu pengalaman spiritual. Kan ini satu tuntutan dalam agama kan, kalau berkemampuan bahkan diwajibkan untuk mengerjakan haji. Dan barang tentulah kita sebagai umat Islam mahu mengerjakan haji, umrah atau ziarah untuk memanai bagaimana telah dirasai pengalaman spiritual yang telah dimulai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan. Jadi kalau semua benda tu telah berubah, lalu kita tidak dapat menjejuk masa tu kan, sebab terlalu canggihnya. Sebab kita berasa bila kita pergi ke Tanah Suci itu kurang bezanya, tak ada beza sangat dengan kita pergi ke Washington DC mungkin kan, kalau kita terlalu mementingkan material. Jadi kepada semua pendengar MyStore, kita akan ada masa lagi, kita akan berbicara juga tentang pengembaraan yang mencabar di Gaza dan juga di Amerika Syarikat bersama Dr. Zulkifli Hasan dalam bukunya Islam di Barat, Muslim di Timur. Okey, kita kembali lagi tentang perbincangan kita tentang buku-buku dengan MyStore FM. Kita bercakap tentang buku terbitan Ilham Book, Islam di Barat, Muslim di Timur, memaknai sebuah kembar rahmatan lil alamin, ditulis Dr. Zulkifli Hasan. Ini tentang satu pengalaman travelog dan refleksi peribadi beliau tentang persekitaran keadaan suasana semasa yang beliau karang kadang-kadang dalam satu pengembaraan ilmiah. Itu yang beliau juga ada seorang pensyarah. Jadi buku ini sebenarnya sangat tebal ya. Sangat tebal dengan muka suratnya yang 258. Memang sangat-sangat berbaloi dengan harganya. Ringgit Malaysia RM25 doktor ya. RM20 sangat-sangat murah lah. Kadang-kadang saya lihat doktor, buku-buku indie ni dia memang murah, tapi bukunya pun nipis ya. Dan nipis, dan juga kalau tebal pun saya tengok dia menggunakan font yang agak besar. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita boleh ditimbang dari sudut berapa patah perkataan, sebenarnya memang itulah harganya. Tapi buku ni sangat baloi sebabnya fontnya pun ikut dia kecil, dan juga ada gambar-gambar, dan kertasnya pun kertas yang kuning yang lebih mahal dan standard ya. Tu sangat-sangat baloi pada saya dengan harga RM25 tu. Maknanya ini memang kira macam, selain nak menulis ni, mungkin macam amal jariah juga tu ya, cerita tentang ni. Dan tu juga tentang pengalaman ni, Dr. Zulkifli ni menulis tentang beberapa tempat yang penting ya dalam pembahagian dalam 4 bab, iaitu tadi saya dah kata tentang Jepun, tentang pengalaman kembara spiritual Ramadan di bumi Haramain ya, di Mekah dan Madinah, dan satu lagi di Amerika Syarikat. Dan sebelum tu kita akan tanya doktor juga dalam bab 2 ni ada dikatakan tentang di bumi Gaza. Jadi maknanya dalam pengembaraan ni, walaupun pengembaraan ni betul ilmiah dan juga kadang-kadang untuk tujuan kajian dan pendidikan beliau, juga Dr. Zulkifli juga ada menyelit ni pergi ke Gaza ni. Tadi beliau bercerita dengan saya tentang pergi ke Gaza ni maknanya bawa turung ya. Satu cerita menarik sebab Gaza ni satu-satunya tempat yang sentiasa bergolak, yang tak pernah aman kerana cuba dijajah oleh Yahudi. Jadi tempat itu pun tempat yang berdarah, berbahaya, zon-zon yang tak digalakkan untuk pelancongan ya. Ya mungkin doktor boleh cerita tentang Gaza, mungkin satu menarik dan berdasarkan bacaan doktor sepanjang di bumi tersebut. Terima kasih Faizal. Gaza ni betul-betul memberikan saya satu pengalaman yang saya rasa tidak akan lupakan dalam sepanjang hidup saya, kerana ia benar-benar menguji keberanian, sejauh mana keberanian saya, sejauh mana saya betul-betul kebergantungan saya kepada Allah SWT. Gaza, kalau kita nak lihat, sebenarnya Gaza ni adalah tempat asal Imam Syafi'i. Jadi kalau siapa yang Imam Syafi'i, kita biasanya kita kena tahu bahawa tempat asal Imam Syafi'i adalah Gaza.
Jadi itu merupakan salah satu mungkin menjadi motivasi dan juga kepada saya untuk menziarahi Gaza selain daripada untuk menziarahi sahabat-sahabat kita yang dizalimi oleh Israel. Apa yang berlaku di Gaza ini ialah merupakan satu perjalanan yang saya tidak jadualkan secara teliti kerana peluang itu seumpama dibuka dan secara tiba-tiba. Apabila sudah ada mendengar ada beberapa orang yang ingin masuk ke Gaza untuk menolong membangunkan peralatan hospital-hospital di sekitar Gaza, maka saya mengambil peluang untuk mengikuti rombongan ini semata-mata untuk benar-benar mengetahui dan melihat sendiri depan mata apakah yang dirasai oleh orang-orang masyarakat Gaza. Jadi perjalanan yang apa yang saya katakan bahawa perjalanan yang benar-benar menguji keberanian dan keimanan saya adalah apabila kami tidak dibenarkan masuk secara rasmi, tetapi akhirnya telah telah ditentukan oleh Allah SWT untuk memasuki Gaza menerusi menerusi perjalanan yang lebih betul-betul menyukarkan, dan akhirnya di situ telah dapat menguji saya pada waktu itu. Boleh tuan-tuan pada pendengar boleh baca bagaimana perasaan saya pada waktu itu sebelum saya dapat memasuki Gaza dan akhirnya dapat bersama-sama dengan penduduk Gaza sedikit membantu dan juga mengetahui apa yang mereka rasakan. Mungkin saya ingin kongsikan sedikit ialah di Gaza ini merupakan boleh dikatakan penjara yang terbesar di dunia. Dia dalam ianya dikepung oleh di sebelah Mesir, dikepung oleh Israel, dan Gaza ini sebenarnya di antara adalah cantik di mana ianya berdekatan dengan lautan, dan penduduk Gaza juga merupakan nelayan yang hebat. Tetapi atas dasar undang-undang yang telah dibuat oleh Israel, mereka tidak boleh menangkap ikan melebihi beberapa jarak. Sekiranya mereka melampaui, mereka akan dibom dan kemungkinan mereka akan tenggelam di lautan, siapa tidak tahu. Maknanya mereka tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti kehidupan mereka dengan cara aman. Apabila saya merenung ke Gaza, apa yang saya dapat rasakan adalah kualiti penduduk Gaza itu. Apabila saya mengembara banyak di negara-negara Arab, saya sangat negatif terhadap banyak sikap dan akhlak beberapa negara Arab. Tetapi apabila masuk ke Gaza, ia sama sekali mengubah persepsi saya kerana saya merasakan bahawa inilah di antara ciri-ciri umat Islam yang perlu ada pada umat Islam, di mana mereka sangat sangat berakhlak, mereka sangat beradab, menghormati tetamu, sangat sabar, sangat dengan kualiti-kualiti yang luar biasa. Apabila kalau kita tahu bagaimana komando-komando Hamas yang dikenali sebagai Al-Qassam itu, ada 3 syarat untuk menjadi komando ni. Yang pertama, kena hafaz Al-Quran. Yang kedua, solat subuh berjemaah tidak tinggal. Yang ketiga, tidak merokok. Jadi itu merupakan antara ciri-ciri untuk menjadi seorang komando yang akhirnya sudah pasti akan menggerunkan pihak lawan, pihak Israel. Dan apabila yang menariknya, apabila saya berjalan-jalan di pasar Gaza itu dalam keadaan kekurangan makanan, dalam keadaan kekurangan sebagainya, kanak-kanak di situ tidak ada yang minta sedekah. Tidak ada. Seperti di Malaysia kita ada ramai yang minta sedekah dengan keadaan begitu. Tapi mereka dalam keadaan kekurangan, tidak ada langsung kanak-kanak yang meminta sedekah, memohon ihsan daripada kami. Sedangkan kami bersedia untuk memberikan. Tetapi apa yang mereka nak, mereka ingin bergambar dengan rombongan kami. Kerana mereka katakan mereka gembira kerana mereka diziarahi oleh rakan saudara mereka. Jadi ini di antara ciri-ciri Gaza yang saya merasakan bahawa Allah telah tempatkan golongan-golongan terpilih di Gaza untuk mempertahankan tanah Palestin. Saya ingat lagi masih kerana saya bertanya kepada seorang doktor pakar, yang menjadi ketua pengarah hospital Rafah di kawasan Gaza itu. Saya tanya kenapa doktor tinggal di Gaza, sedangkan doktor pernah berkhidmat di Eropah, jadi doktor pakar, boleh menikmati kemewahan. Kenapa doktor duduk tinggal di Gaza, bersusah payah? Jawapan dia begitu menusuk hati saya dan menitiskan air mata. Dia kata apa? We are here for you. Dia tinggal di sini bukan untuk dia, tetapi untuk umat Islam, untuk memastikan kita satu hari nanti akan dapat sembahyang berjemaah dan memiliki semula kota Al-Quds, memiliki sujud Masjid Al-Aqsa itu. Begitu kan, kenapa satu tempat tu diadakan, dan itu satu benda benar gitu. Doktor katakan bahawa
penduduknya tidak seperti umat Islam yang lain. Kadang keadaan kita uh, teruji dengan nyawa itu, dengan darah sebagainya. Itulah kekuatan Islam kan. Dan saya rasa menarik dengan fakta yang Dr. kongsikan tadi tentang yang komando Al-Qassam tu kan. Sebab selalu rakan-rakan yang saya tak kenali pun share tentang di Facebook. Jadi kan saya tu semua yang selalu kongsi-kongsi tentang komando ataupun pemuda Al-Qassam tu patutnya mengamalkan 3 itu kan. Satunya ialah solat subuh berjemaah dan juga berhenti mokok ya. Jadi saya nampak lepas ni tetapi pendengar masyarakat yang kongsi tentang pemuda ataupun tentang komando Al-Qassam tapi mereka mokok, mereka patut memulakan dulu. Sebelum kita pergi jihad paling besar ialah menentang hawa nafsu tentang satu benda menarik. Dan juga satu tu yang saya kata buku ini satu benda yang baik sebab menarik sebab doktor gunakan banyak pendekatan ilmiah seperti bila meninggalkan Mesir, doktor tulis dalam buku ini meninggalkan Ummu Ad-Dunya. Tadi saya tanya dengan Dr. Zulkifli, Ummu Ad-Dunya ni apa? Sebab saya pun bukanlah belajar dalam urusan agama kan. Kerana itulah istilah yang tepat. Dan jawapan Dr. Zulkifli iaitu Ummu Ad-Dunya ni macam gelaran kepada negeri Mesir ya. Jadi kalau di kalangan Mesir mereka tak panggil negeri Mesir ya, mereka panggil satu gelaran lah macam kita panggil Malaysia ni bukan macam Semenanjung Emas dulu atau kan kita gelar Tanah Melayu, kita gelar begitu ya. Jadi nama lain nak kata atau yang lebih popular di kalangan tempat. Dan kita ada masa yang berbaki lagi di minit dan kita akan bercakap tentang pengalaman terakhir Dr. Zulkifli dalam buku Islam di Barat, Muslim di Timur di Amerika Syarikat. Ini memang negara yang betul-betul bukan Muslim lah, dan kadang-kadang dijolok sebagai negara anti-Muslim, anti-Islam ya. Amerika Syarikat banyak kontroversi yang timbul, bahkan juga antara negara kuasa besar dunia ya, yang selalu menekan Islam. Jadi doktor ada pengalaman tersendiri ya, dalam sebuah perjalanan di sana. Dan untuk mengetahui membaca seperti yang doktor terangkan tadi, Dr. Zulkifli kebanyakan kembarannya ialah satu kembaran yang ilmiah dan perjalanan rumit, tuan-tuan ilmiah. Seperti juga di Amerika Syarikat, beliau terpilih sebagai untuk program sarjana pelawat Fulbright di Amerika Syarikat di bawah program inisiatif Amerika Syarikat dan ASEAN ya. Beliau maknanya bukan mudah ya doktor pergi pun dengan rezeki sebab terpilih pelajar antara penyidik Malaysia kan dalam kuantiti yang terhad, mungkin satu negara satu untuk mewakili ASEAN. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sedikit tentang Islam, sebab ini satu chapter, satu tajuk yang sangat besar ya. Sebab ini dekat, sebab dia hanya ada 4 buku ini hanya mengandungi 4 bab dan doktor menerangkan dengan begitu panjang lebar setiap destinasi. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sikit tentang Amerika Syarikat. Okay, di dalam bab inilah yang paling panjang kerana saya merasakan bahawa begitu banyak yang saya dapat perkara baru dan ilmu pengalaman yang baru ketika berada di Amerika. Saya melanjutkan pengajian PhD di UK, saya mengembara di Europe, saya pernah bekerja di Tanah Arab, saya pernah mengembara di sepanjang Tanah Arab, di Mesir dan sebagainya. Tetapi ini merupakan kali kedua saya ke Amerika dan dalam bentuk yang berbeza apabila saya menyambung sebagai buat sabbatical, cuti sabbatical, menjalankan penyelidikan di bawah beasiswa United States Department, dan ini memberikan saya peluang untuk mengambil benar-benar sebanyak mana ilmu yang boleh di Uncle Sam, di tanah Uncle Sam itu. Kerana pada hari ini tamadun dunia itu sebenarnya sekarang ni berada di tamadun Amerika. Okey, ketamadun sebab Amerika mempunyai saiz ekonomi terbesar di dunia, mempunyai saiz kekuatan ketenteraan terbesar di dunia, mempunyai kekuatan politik yang paling berpengaruh di dunia, mempunyai universiti-universiti terhebat di dunia, seumpamanya hampir semuanya terletak di Amerika. Dan ini memberikan peluang kepada saya dan saya mengambil peluang setiap saat peluang itu untuk mengembara dan berjumpa dengan ilmuwan sarjana di Amerika dan menziarahi universiti-universiti, Harvard University, Princeton University, semua Ivy League University, dan juga menziarahi pemimpin-pemimpin Islam di Amerika. Dan apa yang saya dapat simpulkan di sini bahawa bagaimana Amerika mampu menjadi sebuah kuasa besar dunia sebenarnya adalah kerana bagaimana generasi awal mereka menyediakan satu foundation yang sangat kukuh dengan foundation ilmu. Kalau kita lihat library, perpustakaan di Amerika memang tiada tandingannya dengan negara-negara Islam. Mungkin saya rasakan sebagai contoh ya, Library of Congress memiliki lebih 100 juta koleksi buku yang telah dibangunkan lebih 200 tahun. Perpustakaan Harvard University mempunyai lebih 30 juta koleksi yang apabila saya cuba untuk test sama ada mereka koleksi mereka komplit atau tidak, saya bertanya adakah koleksi berkenaan dengan Malaysia.
Dan librarian yang begitu-betul begitu baik dengan saya, dia telah bawa satu sudut beberapa tingkat setiap negara. Buku-buku setiap negara. Malahan saya boleh check, buku saya pun ada di dalam kalau pergi ke New York, perpustakaan New York itu dengan perpustakaan yang begitu gah, dengan koleksi yang begitu hebat, dengan pengunjung yang begitu ramai, mengalahkan Zoo New York, mengalahkan banyak tempat-tempat lagi. Itu mengatakan bahawa bagaimana tamadun itu dibangun hanya melalui satu, iaitu tamadun ilmu. Kalau kita lihat pergi Washington, Kongres itu betul-betul capital, iaitu tempat Kongres, betul-betul berhadapan dengan Library of Congress. Ini merupakan apa? Kerana apa? Kerana ingin membuktikan bahawa ilmu itu adalah sangat penting kepada Kongres Amerika. Dan ini di antara perkara yang saya betul-betul ingin sampaikan kepada para pendengar, iaitu juga budaya ilmu di universiti-universiti. Apabila saya pergi mengajar di New York, di Fordham Law Schools, dan saya apabila melakukan pendidikan di Harvard, budaya ilmu itu memang dirasakan. Setiap hari akan ada sesi bedah buku. Setiap hari akan ada ilmuwan yang akan datang. Dan ilmuwan itu bukan ilmuwan biasa. Saya berada di New York beberapa minggu. Setiap hari akan ada ilmuwan yang bertaraf Nobel laureate, yang bertaraf dunia akan membedah buku. Pada saya dapat peluang bersama dengan Francis Fukuyama. Saya dapat berpeluang bersama dengan Kenneth Armstrong. Saya dapat peluang hanya dalam beberapa minggu di Harvard, saya dapat merasakan nikmat dengan tokoh-tokoh pembangkang dunia. Begitulah di antara apa yang ingin saya impikan yang berlaku di dunia Islam, khususnya di Malaysia, apabila kita dapat membudayakan wacana-wacana ilmu yang berkelas dunia ini dalam universiti-universiti dan juga di institusi pengajian kita, insya-Allah. Itu berbezanya dengan satu penulisan tentang kembara ilmiah dan betul ilmuwan dan akademik, dengan kita pergi kembara just travelog, cuma nak pergi mana destinasi mana, naik apa dan sebagainya kan. Dan seperti kata doktor tadi, saya pun nanya kasih insaf jugalah sebabnya. Itu cabang kita di Malaysia kan, untuk mengadakan satu buah rancangan macam kita buat ni di My Suara. Kita ambil inisiatif hari Sabtu Khamis pukul 2 hingga 3 petang kita mengadakan rancangan bedah buku, buka buku tajuk kita. Jadi pun kadang-kadang kita susah untuk mendidik pengguna kan. Jadi kepada semua pendengar My Suara FM, dan ini cabaran untuk anda tahniah anda semua mengikuti satu rancangan yang masih ilmiah ya, walaupun tak sampai tahap di University Oxford ya, tapi ini satu tangga. Sebab kita di Malaysia bab budaya ilmu tu belum begitu menyeluruh. Dan satu bab lagi menarik saya dalam buku ini doktor, tentang saya mungkin perlu diulas juga tentang Islam di Amerika Syarikat. Walaupun kita menanggapi negara Uncle Sam ini sebuah kuasa besar, dan juga kita tahu dia ada satu negara Kristian, bukan Kristian, negara itu kebanyakan penganut beragama Kristian. Jadi yang juga selalu simptom anti-Islam bermula di sana dan dicetuskan di sana. Dan semua pendengar harus tahu bahawa sebenarnya sebelum Christopher Columbus sampai dan membuka Amerika sebenarnya, dalam buku ini telah ditulis oleh Dr. Zulkifli tentang ada pendudukan atau penempatan yang lebih awal daripada Christopher Columbus, dan lebih menariknya penempatan Islam telah berada di sana juga. Seperti sebelum dibuka, iaitu pada tahun 1312, dah ada Abu Bakar of Mali ya. Dia berkata doktor bercerita, saya menarik juga ni sebab saya ni yang membesar di tak pernah pergi ke Amerika Syarikat lagi, mempunyai kepercayaan bahawa itu negara orang putih lah kan, orang Kristian umpamanya, dan kita pun tak tahu ada orang Islam sebelum sampainya Christopher Columbus di sana. Jadi mungkin doktor boleh ulas sikit. Okey, berkenaan dengan Islam di Amerika, ini merupakan benda yang sangat menarik untuk dikaji. Dan saya telah sedang menulis dan sedang menyiapkan manuskrip tersebut berkenaan dengan Islam di Amerika, juga perkembangannya sehingga pada hari ini. Sehingga kini manuskrip itu masih lagi dalam under construction, sebab memerlukan masa yang begitu untuk meneliti dan mengesahkan fakta-fakta berikut. Di antara hobi saya biasanya, apabila kita ingin sesuatu, kita akan pastikan bahawa bacaan-bacaan berkualiti untuk memastikan fakta-fakta yang benar, yang sahih, untuk kita mendapatkan kebenaran. Yang ini sebenarnya penyelidikan tentang Islam di Amerika ini terlalu banyak dan sudah banyak, dan fakta-fakta yang menidakkan bahawa Christopher Columbus sebagai orang pertama itu sebenarnya sudah diyakini dan sudah diiktiraf oleh ramai penyelidik bertaraf dunia di seluruh dunia. Tetapi mereka masih lagi mahu mengatakan bahawa Christopher Columbus itu sebagai orang yang pertama membuka Amerika, sedangkan di Amerika sudah ada golongan pribumi yang telah beratus tahun hidup di Amerika, dan ini merupakan perkara yang boleh saja kita cuba untuk bincangkan dari secara akademik. Tapi apa yang ingin saya fokuskan pada hari ini ialah bukanlah
sama ada Islam itu sudah beratus tahun bertapak, tetapi apa yang Islam di Amerika pada hari ini? Kita kerap kali melihat bahawa Amerika itu sebagai yang sentiasa memanipulasi negara Islam, negara Arab dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi keunikan di sini ialah keunikan orang Islam di Amerika. Orang Islam di Amerika, kebanyakan mereka adalah yang pertama, sangat educated, berpendidikan. Mereka adalah golongan usahawan, sangat kaya. Mereka juga adalah golongan yang sangat berpendidikan dan menjadi ketua masyarakat. Dan jika kita lihat dari kalangan golongan African American, ya, di kalangan African American iaitu black itu, orang yang paling berpendidikan, yang paling mempunyai pendidikan tinggi adalah Islam Muslim African American. Ini membuktikan bahawa Islam telah mengubah banyak sudut bangsa itu di Amerika. Saya pernah ingat lagi bagaimana saya pergi mengembara ke Dallas di Texas. Pada itu musim sejuk. Saya pergi ke masjid berdekatan dengan hotel saya. Masjid itu hampir penuh. Dalam keadaan kesejukan yang teramat, tetapi waktu subuh, makmum yang itu jemaah yang datang itu begitu, saya rasa ribuan jemaah datang. Yang datang menggunakan waktu subuh dalam keadaan yang dengan salji, dengan kesejukan. Saya merasakan bahawa di Malaysia, kalau kita lihat ini dengan tidak ada snow, tidak ada cabaran, ini menunjukkan bahawa Islam itu menjanjikan satu potensi yang sangat besar di Amerika kerana mereka dapat melahirkan. Kita lihat sekarang kita ada No'man Ali Khan, kita ada Syekh Hamzah Yusof, kita ada Khalid Latif, kita ada Syekh Hossein Nas, kita ada ramai lagi ulama-ulama yang dilahirkan ataupun pemikir-pemikir dilahirkan di Amerika yang berada di satu tamadun dunia kepada umat Islam seluruhnya. Dan insya-Allah kita merasakan bahawa Islam itu subur di mana adanya kebebasan, di mana adanya al-hurriyah itu. Dan saya dapat membenarkan fakta ini menerusi apabila perjalanan saya di Amerika dan bertemu dengan ramai pemimpin-pemimpin Islam yang akhirnya dapat mengetahui memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat. Terima kasih Doktor. Jadi dalam buku ini tentang kembara Doktor Zulkifli di Amerika Syarikat ini banyak tentang dunia akademik, tentang contohnya tentang pengembangan ilmiah beliau di Johns Hopkins University dan juga Harvard University. Juga ada beberapa institut pendidikan lain dan juga mengunjungi beberapa sarjana yang terkemuka, dan juga menarik juga beliau juga sempat bersinggahan di Pentagon dan juga Rumah Putih. Jadi kalau semua pendengar Malaysia nak tahu tentang banyak di tempat beliau pergi ini dan catatan-catatan ilmiah ini, anda boleh memiliki buku Islam di Barat, Muslim di Timur, memanai sebuah kembara rahmatan lil alamin, tulisan Dr. Zulkifli Hassan, ringgit Malaysia RM25 saja, diterbitkan oleh Ilham Book. Kepada semua pendengar Malaysia FM, jadi buku ini sebenarnya buku yang kita rekomendasilah kalau nak mengetahui tentang Islam di Barat atau Muslim di Timur dan kritikan-kritikan sosial daripadanya. Pendengar-pendengar suara Malaysia FM boleh mendapatkan buku ini di semua kedai-kedai buku terpilih. Dan kepada anda yang berminat, mungkin anda boleh bertanya di laman sesawang kita atau laman Twitter, dan kita akan memberikan hadiah jika soalan anda terpilih pada masa yang akan datang. Okay, terima kasih kepada Dr. Zulkifli Hassan yang sudi datang daripada Nilai ke Kuala Lumpur di Konti Malaysia FM semata-mata untuk bersama-sama pendengar untuk membicarakan buku-buku kita kali ini, Islam di Barat, Muslim di Timur. Terima kasih dan jumpa lagi pada minggu hadapan. It was lebih minit.